Pertama-tama, saya akan membenangkan tentang komuniti bahasa. Pada awalnya, istilah komuniti bahasa ialah sekumpulan manusia yang menggunakan satu bahasa yang sama dalam komunikasi harian. Sesebuah bahasa dianggap sebagai sistem yang mengandungi subsistem. Subsistem bahasa merujuk kepada variasi atau kelainan bahasa bagi sesebuah bahasa. Variasi bahasa boleh berbentuk idiolek, dialek, laras, slanga, argot, jargon, gaya, atau style. Rutin linguistik seperti puisi, bahasa rahasia, teka-teki, dan sebagainya. Himes mencadangkan konsep bahasa yang sama. Itu tidak dirujuk sebagai satu bahasa, tetapi hendaklah difikirkan sebagai set cara bertutur yang mengandungi style dan juga konteks style tersebut digunakan. Seseorang individu boleh menggunakan variasi-variasi bahasa yang berlainan untuk menyampaikan makna yang sama dalam satu bahasa yang sama. Style-style tersebut dipilih dan digunakan berdasarkan kerelevan konteks. Pengetahuan style pertuturan ini haruslah diiringi pengetahuan tentang kesesuaian penggunaan style tersebut. Dengan perkataan lain, anggota sesebuah community bukan sahaja mengongsi pengetahuan linguistik sesebuah bahasa, tetapi juga pengetahuan tentang norma penggunaan pengetahuan linguistik. Fishman bersetuju dengan pandangan Himes apabila beliau mencadangkan supaya definisi komuniti bahasa merangkumi all of whose members share at least at a single speech variety and the norms of its appropriate use. Wolfram dan Fussell juga bersetuju dengan Himes apabila mereka menyatakan bahwa everyone is aware that different situations call for different behavioral roles. With respect to language, this means that linguistic variation can be expected in response to different social situations, just like nonverbal form of behavior will vary according to the content. Definisi Himes, Fishman, dan Wolfram dan Fussell bukan sahaja mencadangkan pengongsian satu variasi bahasa, malah pengongsian norma penggunaan variasi bahasa tersebut juga. Selain mengongsi bahasa yang sama, sesebuah komuniti bahasa tersebut mengongsi norma yang mendasari sistem penggunaan bahasa tersebut. Contohnya, norma penggunaan bahasa Melayu meliputi semua aspek bukan linguistik yang berkait dengan penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian. Penguasaan bahasa bukan sekadar hanya menguasai kemahiran, bukan hanya menguasai kemahiran linguistik bahasa berkenaan, yakni hanya dapat bertutur atau menulis menggunakan bahasa yang dimaksudkan. Sekarang saya akan meneruskan topik komuniti bahasa. Himes menyifatkan rumus berbahasa sebagai rumus linguistik dan rumus penggunaan merujuk kepada aspek sosial yang mendasari aktiviti kebahasaan tersebut. Misalnya, peraturan dalam sesebuah masyarakat, tata cara membuat sesuatu pekerjaan atau perkara, sejarah penyebaran, penerimaan dan penyesuaian dengan etos yang kreatif, kebolehan menggunakan para bahasa, eufemisme, larangan bahasa, dan perkara lain bukan linguistik yang berkait secara langsung dengan sesuatu bahasa boleh dianggap sebagai rumus penggunaan bahasa bagi sesebuah komuniti bahasa. Rumus atau norma penggunaan bahasa penting karena kesilapan penggunaan bahasa mengikut norma masyarakat akan mengakibatkan individu dikatakan tidak tahu berbahasa. Wolfram dan Fussell menyatakan sama ada seseorang berkata ain't going atau I'm not going tidak relevan dari segi kode linguistik selagi kandungannya mudah difahami oleh kedua-dua pendengar dan pembicara. Tetapi untuk menggunakan ain't dianggap sebagai tidak baik atau bahasa Inggris yang tidak betul karena ia tidak mengukur sehingga kebiasaan tingkah laku ucapan yang sesuai dalam konteks tertentu. Maka, definisi komuniti bahasa ialah sekumpulan manusia yang mengongsi pengetahuan tentang rumus untuk memandu dan menginterpretasi pertuturan. Masalah yang timbul daripada penggunaan norma bahasa adalah disebabkan tidak terdapat sempadan yang jelas antara norma-norma penggunaan bahasa dalam satu bahasa dengan bahasa yang lain. Dalam kebanyakan case, norma penggunaan bahasa biasanya tertindan. Contohnya, bahasa Melayu mungkin mempunyai rumus sapaan
yang hampir sama dengan bahasa-bahasa Austronesia yang lain. Selain itu, di dalam negara yang multilingual, fenomena kebahasaan yang kadang-kadang tidak diramalkan boleh berlaku. Contohnya di Malaysia, komuniti Baba dan Nyonya yang menjadikan bahasa Kreol Melayu sebagai bahasa ibunda, dan kelompok ini mengamalkan sebahagian besar cara hidup yang menyamai komuniti Melayu. Jika ditinjau dua faktor utama, penentuan komuniti bahasa, yakni menguasai rumus bahasa dan rumus penggunaan bahasa yang sama, maka komuniti Baba dan Nyonya bolehlah diiktiraf sebagai komuniti bahasa Melayu. Sejajar dengan case komuniti penutur Kreol Baba dan Nyonya ialah case penutur bahasa Melayu yang lain di Malaysia. Misalnya, disebabkan dasar bahasa di Malaysia sedemikian rupa, maka penutur bahasa Melayu, khususnya penutur bahasa Melayu baku, bukan sahaja terdiri daripada orang Melayu, malah merangkumi bangsa lain seperti orang India, Cina, dan suku Bumi Putra di semenanjung Malaysia, Sabah, dan Sarawak. Penutur bangsa lain ini kadang-kadang juga dapat menguasai aspek penggunaan bahasa Melayu pada tahap yang membanggakan. Saya akan membahas mengenai komuniti bahasa Melayu di Malaysia. Secara am, istilah komuniti Melayu lazimnya tidak dibezakan daripada istilah komuniti bahasa Melayu. Walau bagaimanapun, dari segi sosiolinguistik, termasuk penggunaan jati diri yang dibincangkan sebelum ini, kedua-dua istilah sebenarnya menggunakan aspek jati diri dan agama, adat istiadat, dan bahasa sebagai ciri utama. Hal ini digambarkan dalam Perlembagaan Malaysia pasal 160 yang menyatakan bahwa orang Melayu ialah warga negara Malaysia yang bahasa ibundanya bahasa Melayu, mengamalkan adat istiadat Melayu, dan menganuti agama Islam. Dalam konteks pendefinisian komuniti bahasa Melayu di Malaysia pula, aspek jati diri utama yang digunakan ialah bahasa Melayu. Dengan perkataan lain, komuniti bahasa Melayu merupakan sekumpulan manusia yang menggunakan bahasa Melayu. Menggunakan huraian di atas, maka dapat dibuatlah kesimpulan bahwa komuniti Melayu ialah sekumpulan manusia yang mengongsi ciri-ciri jati diri bahasa, agama, dan adat istiadat Melayu. Komuniti bahasa Melayu pula merupakan sekumpulan manusia yang tidak semestinya berketurunan sama tetapi menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-harinya. Berdasarkan definisi menggunakan bahasa yang sama dapat dibentuk beberapa kelompok penutur bahasa Melayu. Kelompok pertama merupakan orang Melayu dan keturunan daripada orang Melayu. Jika dikaitkan dengan penggunaan bahasa Melayu, kelompok manusia berketurunan Melayu ini merupakan kelompok yang menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda, yakni bahasa yang diwarisi daripada ibu dan bapa yang berketurunan Melayu. Berketurunan Melayu dalam hal ini merujuk kepada ibu bapa yang didaftarkan sebagai Melayu dalam konteks pendaftaran di Malaysia. Kelompok Melayu boleh juga jadi wujud hasil perkawinan campur antara orang Melayu dengan orang bukan Melayu. Dalam hal ini, anak hasil perkawinan campur berkenaan didaftarkan sebagai Melayu. Anak hasil perkawinan campur ini diandaikan memperoleh bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda pertama atau bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa ibunda dalam case pemerolehan bahasa dwi bahasa. Kelompok Melayu juga mungkin merupakan keturunan daripada kelompok saudara baru yang berkawin sesama mereka sekiranya keturunan mereka didaftarkan sebagai Melayu. Bahasa ibunda bagi keturunan saudara baru ini mungkin bahasa Melayu atau bukan bahasa Melayu. Kelompok kedua, pengguna bahasa Melayu, terdiri daripada penduduk Malaysia yang bukan berketurunan Melayu. Dalam kelompok ini, juga terdapat ahlinya yang menjadikan variasi bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda dan ada yang menjadikan variasi bahasa berkenaan sebagai bahasa kedua atau fungsi yang sekategorinya. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan topik komuniti bahasa Melayu di Malaysia. Bolehkah semua pengguna bahasa Melayu sebagaimana yang disenaraikan diiktiraf sebagai ahli komuniti bahasa Melayu? Jika didasarkan kepada takrif am komuniti bahasa, maka tidak syak lagi semua mereka sebenarnya anggota kepada komuniti bahasa Melayu. Salah satu pendekatan untuk menyelesaikan isu keahlian dan membentuk tipologi komuniti bahasa Melayu ialah dengan cara menyamakan konsep komuniti Melayu dengan konsep komuniti bahasa Melayu.
Dalam hal ini, ciri kelompok manusia yang diiktiraf sebagai ahli komuniti bahasa Melayu dihadkan kepada mereka yang berketurunan Melayu, menuturkan bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda, mengamalkan adat istiadat atau cara hidup orang Melayu dan beragama Islam. Dengan cara ini, ahli komuniti bahasa Melayu terdiri daripada orang Melayu sahaja dan secara otomatik bangsa-bangsa lain bukan anggota komuniti ini kerana mereka perlu memenuhi semua ciri yang dicadangkan sebelum diterima menjadi ahli. Pendekatan kedua ialah dengan cara melonggarkan ciri-ciri keanggotaan komuniti bahasa Melayu. Hymes dan Muriel Traik menyebut aktiviti melonggarkan ini sebagai memperluas keahlian komuniti bahasa menggunakan teori sosiolinguistik. Peluasan yang dicadangkan ialah dengan cara mengelompokkan ahli komuniti bahasa kepada dua kelompok. Hymes mencadangkan keahlian penuh dan keahlian tidak penuh. Muriel Traik pula mengutarakan kelompok ahli primer dan ahli sekunder. Dalam hal ini, ahli kelompok primer terdiri daripada semua penutur berketurunan Melayu dan menuturkan bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda tanpa mengira variasi bahasa Melayu yang mereka gunakan dan tanpa mengukur darjah kecekapan linguistik atau kecekapan sosiolinguistik mereka. Dalam kelompok primer terdapat juga dua kumpulan penutur yang boleh dikategorikan sebagai kumpulan kedua. Pertama, kelompok penutur yang bukan berketurunan Melayu tetapi menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda. Misalnya penutur bahasa Korea Baba dan Nyonya boleh dikelaskan ke dalam kelompok ini kerana kumpulan ini menuturkan variasi bahasa Melayu, Kriol Baba dan Nyonya sebagai bahasa ibunda dan secara am sudah mengamalkan adat istiadat Melayu dalam kehidupan mereka. Generasi kedua saudara baru yang diiktiraf sebagai Melayu, menganut agama Islam dan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda juga boleh dikategorikan ke dalam kumpulan ini. Kedua, dalam kelompok primer juga terdapat ahli yang dianggap berketurunan Melayu, hasil daripada perkahwinan campur, generasi kedua saudara baru yang diiktiraf sebagai Melayu dan lain-lain, tetapi mungkin tidak menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda. Ahli kelompok sekunder terdiri daripada mereka yang mengamalkan hanya satu ciri jati diri Melayu, iaitu bahasa Melayu dan variasinya, dan dalam konteks ini, bahasa Melayu bukan diamalkan sebagai bahasa ibunda, tetapi hanya sebagai bahasa kedua atau fungsi yang sekategori dengan bahasa kedua. Ahli kumpulan ini terdiri daripada warga negara dan bukan warga negara Malaysia yang menetap di Malaysia, tidak kira bangsanya bangsa Austronesia atau bukan Austronesia, dan tidak mengira kecekapan linguistik atau kecekapan sosiolinguistik mereka. Sebagai rumusannya, dapatlah dinyatakan bahawa sekiranya faktor jati diri Melayu digunakan untuk mentakrifkan komuniti bahasa Melayu, maka keahlian komuniti bahasa Melayu disempitkan dan terdapat pertindahan pengertian istilah komuniti Melayu dengan komuniti bahasa Melayu. Sebaliknya, jika faktor menggunakan bahasa yang sama diambil kira untuk menentukan keahlian komuniti bahasa Melayu, maka keahlian komuniti bahasa Melayu terbuka luas kepada mereka yang bukan berketurunan Melayu.